Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail alam tara ila rabbika kaifa madda zilla walau syaa laj'alahu sakinan thumma ja'alna asy-syamsa alaihi dalila thumma qabbadnahu ilaina qabdan yasira. Yang bermaksud, tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu, bagaimana ia menjadikan bayang-bayang itu terbentang luas kawasannya, dan jika ia hendaki, tentulah ia menjadikannya tetap tidak bergerak dan tidak berubah. Kemudian kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu. Kemudian kami tarik balik bayang-bayang itu kepada kami dengan beransur-ansur. Surah Al-Furqan ayat 45, ayat 44 hingga 45. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Daripada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha أن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوها للصلاة. Yang bermaksud bahwasanya matahari dan bulan itu dua tanda daripada segala tanda-tanda yang menunjukkan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada gerhana keduanya kerana mati seseorang atau hidupnya. Maka apabila kamu lihat akan demikian itu, maka hendaklah kamu sembahyang hingga hilang gerhananya. Kaum muslimin yang berbahagia, pada malam ini 15 Syawal, kita diperlihatkan sekali lagi dengan kejadian gerhana bulan yang merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berbetulan pula ia berlaku pada saat umat Islam masih berada di bulan Syawal, bulan yang penuh dengan keberkatan, yang disambut dengan rasa taqwa, bekal dari bulan Ramadan yang baru saja berlalu meninggalkan kita. Sebelum diteruskan khutbah, ingin dipesan memberi gambaran umum kejadian gerhana yang dapat kita lihat pada malam ini. Gerhana bulan ini dapat kita saksikan bermula seawal masuknya waktu maghrib dan akan tamat keseluruhannya pada jam 9.52 malam pada malam ini. Ketika gerhana berada di kemuncaknya, iaitu selepas maghrib, bulan akan kelihatan berwarna merah kehitaman, kesan jatuhnya bayang bumi ke atas bulan. Namun sedikit demi sedikit warna cahaya bulan itu kembali pulih seperti biasa, sehinggalah pada jam 8.52 malam. Semua ini dapat kita saksikan pada malam ini di bahagian langit timur ketika bulan mulai terbit dan matahari telah terbenam. Sidang jemaah sekalian, dalam ilmu falak, gerhana bulan berlaku apabila bayang bumi yang dinamakan sebagai umrah jatuh ke atas bulan. Ini bermakna bulan yang sepatutnya bersinar terang pada malam 15 Syawal ini akan berubah gelap ketika gerhana, memaknai satu fenomena alam hingga mampu manfaatkannya untuk manfaat hidup dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu amalan manusia yang disebut sebagai ulul albab. Jika kita perhatikan fakta ini,
memberikan satu pengajaran besar kepada kita, bahawa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mahu menunjukkan kebesarannya, kadang-kadang cukuplah hanya mengirimkan makhluknya yang dipandang daif dan lemah. Makhluk itu makhluk yang bernama bayang, mungkin tidak pernah dipandang hebat dengan cahaya bulan yang terang pada malam hari. Namun dengan bayang Allah Subhanahu wa ta'ala menutup bulan hingga gelap seketika. Sebagai satu perbandingan hari ini, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar virus COVID-19 yang sangat halus. Sebagai perbandingan, halusnya rambut manusia berukuran dalam 50 hingga 180 mikrometer. Namun virus COVID ini tidak sampai pun 1 mikrometer. Namun bagaimana setelah setahun lebih kita berdepan dengan virus COVID-19 ini, kesannya bukan alang kepalang, bukan sahaja kesihatan terjejas, malahan ekonomi kehidupan seharian hingga satu tahap ibadah yang menjadi wajib pun terpaksa ditangguhkan kerana darurat. Begitulah hebatnya kesan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat halus ini. Begitu juga dalam suasana masih segar dalam ingatan kita, bagaimana sahabat dan saudara kita yang berada di Palestin, khususnya di Gaza, bertempur dengan negara haram Zionis Yahudi Israel. Jika perbandingan dibuat dari sudut luas negara haram Israel ini, ia jauh lebih besar daripada wilayah Gaza. Malahan kekuatan tentera negara haram Israel dikatakan berada dalam 20 yang terkuat di dunia berbanding dengan Palestin. Namun dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, perang yang berlaku hampir 2 minggu itu masih belum mampu menghancurkan negara Palestin, khususnya wilayah Gaza yang diwakili Brigade Al-Qassam. Ingatlah para jemaah sekalian, bagaimana burung ababil yang pernah menghancurkan tentera Gajah Abraha. Tidakkah kita baca kisah Raja Namrud yang mati dengan serangan nyamuk? Tidakkah kita ingat kerajaan Fir'aun pernah kacau bilau dengan katak dan belalang? Semua ini menunjukkan bagaimana kekuatan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu-satu perkara. Sidang jemaah sekalian, maka dengan peristiwa gerhana yang berlaku pada malam ini, kita semua kembali bersujud menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjunjung sunnah Nabi SAW. Maka ingin dikongsikan beberapa perkara penting pengajaran dan dari gerhana malam ini, sesuai dengan suasana kita yang masih berdepan pandemik COVID-19, dengan keyakinan kita terhadap kekuatan Islam. Pertama, janganlah sekali-kali sombong dengan kekayaan, ketinggian dan kekuasaan yang kita miliki hari ini, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala boleh dengan pelbagai cara dan masa menyebabkan kita jatuh terperosok ke bawah, ke lembah kehinaan. Kedua, janganlah kita merasa rendah diri dengan apa yang dipandang manusia sebagai lemah. Namun yakinlah dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan tawakal yang bulat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kejayaan dan kemenangan yang hakiki pasti akan kita perolehi. Ketiga, janganlah kita memandang remeh setiap perbuatan baik atau jahat yang kecil, kerana kita sendiri tidak tahu apakah kerana perbuatan baik itu menyebabkan kita ke syurga, atau perbuatan jahat yang kecil itu sebab kita ke neraka. Na'udzubillah. Moga
peristiwa gerhana ini berupaya menginsafkan kita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan tergolong dalam golongan yang digelar ulul albab insya-Allah.